Adapun kewajipan seorang yang mengimami solat dalam menyelesaikan solat dan setelah selesai solat, ada 3 perkara. Ini selepas pula. Belum dalam pelakuan solat, ini selepas pula. Ada juga perkara yang perlu imam ambil cakna, ambil berat ataupun ambil perhatian. Yang pertama, hendaklah disebut dalam kitab ini, meniatkan salam kepada para malaikat dan para jemaah. Ketika melafazkan salam pertama, berpaling ke kanan, dan juga salam yang kedua berpaling ke kiri. Itulah salam kita, Assalamualaikum warahmatullahi tu. Sebenarnya imam dan makmum begitu juga, niat memberi salam kepada malaikat dan pada jemaah. Tapi ingat, jangan pula jemaah jawab pula Assalamualaikum warahmatullahi, itu di belakang Waalaikumsalam. Jangan. Nah, semua niat itu ditujukan kepada malaikat dan juga jemaah. Sebab itu dikata ada salam yang tak perlu kita jawab. Inilah salam yang tak perlu kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Jawatan Kuasa, seterusnya muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, biasa marilah kita merapatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kita kesempatan, diberi kita kekuatan, kesihatan dan juga umur yang panjang setakat hari ini. Mudah-mudahan dengan taatnya kita melaksanakan segala titah-perintah Allah dan juga segala suruhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan larangan Allah dan juga larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akan ditambahkan lagi nikmat kuat, nikmat sihat dan juga nikmat panjang umur insya-Allah. Alhamdulillah, dengan inayahnya, dengan kudrat dan iradatnya, dengan taufik dan hidayahnya, maka dapat usulai kita pada pertemuan kali ini. Pada malam ini insya-Allah tersambung lagi bawah tajuk siapakah yang berhak menjadi imam dan perkara-perkara yang diketahui, yang perlu diketahui oleh imam yang membawa solat. Sudah pastilah solat berjamaah. Seterusnya, kewajipan, menjadi kewajipan seseorang imam juga yang perlu dipenuhi selepas ataupun semasa melafazkan bacaan di dalam solat itu. Ada 3 perkara. Masa tengah semayang perlu dipenuhi, dia kata, semasa melafazkan bacaan-bacaan dalam solat. Yang pertama, seorang imam yang mengimami tidak seharusnya menguatkan suaranya
semasa membaca doa iftitah dan juga ta'awuz. Doa iftitah baca perlahan, baca secara sir. Walaupun sir itu masih kedengaran, masih didengari. Siapa yang mendengar? Orang yang membaca. Kalau imam, imamlah membacanya. Begitu juga pada jamaah, sunat membaca doa iftitah. Dan di dalam doa iftitah itu, sebagaimana kita jelaskan, khususan dalam doa iftitah itu cukup memberi kesan kepada para musallin, di segi makna dia, maksud dia. Maka amat rugi kalau sekiranya seorang itu, baik imam atau makmum, dia tidak membaca doa iftitah. Baca walaupun dia sunat. Tak batal pun sembahyang kalau dia tak baca doa iftitah sebab dia sunat. Tapi sunat di situ ada beberapa perkara yang kita nak sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang peribadatan kita, menghadapkan wajah kita. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kita menyatakan kepada Allah, aku hadapkan wajah aku kepada siapa? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan selain itu apa dia? Kita menyatakan ikrar kita. Di mana? Dalam doa iftitah itu adanya lafaz ikrar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku wa nusuki, salatku, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, kerana-Mu Tuhan, Tuhan sekalian alam. Ini yang dikatakan kita nak sampaikan suatu perkara dalam bacaan doa iftitah ni. Mari rasa hina diri kita, sekerdilnya diri kita, menyatakan tentang kebesaran Allah. Kita datang menghadap Allah dan kita menyatakan tentang hidup dan mati kita ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menghidupkan kita, dan suatu hari nanti Allah akan mematikan kita. Apabila dibaca selalu, dipahami, maka insya-Allah dia menjadi satu motivasi, dia menjadi satu pegangan dalam kehidupan. Lebih lagi kita merapatkan diri, kita lebih lagi rasa seronok kita nak solat. Sebab apa? Kita berkomunikasi, kita bercakap-cakap, kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selain daripada membaca, seharusnya kita menghafal maksudlah. Kalau kita baca saja, tak tahu ke mana, tak tahu makna dia, maka rugi jugalah. Hanya orang kata sebut di mulut saja, tapi pengertian tak ada. Okey. Jadi disebut imam, begitu juga makmum, bacalah doa iftitah namun dalam keadaan sir ataupun perlahan. Dan begitu juga ta'awuz. Ta'awuz ni kat mana? Sebelum membaca Al-Fatihah. Sama juga perkara sunat. Untuk kita memulakan Fatihah, kita ta'awuz dulu. Apa dia ta'awuz? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita mohon pada Allah daripada apa? Syaitan yang direjam. Mohon kepada Allah supaya syaitan ni tak ganggu kita solat. Bacaan kedua-dua doa ini seperti dengan bacaan solat secara individu, iaitu secara perlahan ataupun secara sir. Yang keduanya, seorang yang mengimami para jemaah perlu menjaga 3 kali perhentian. Ada 3 perhentian bagi imam. Dia bawa makmum di belakang ni, ada 3 tempat dia kata perlu berhenti seketika, berhenti sekejap. Okey, berhenti sebentar ketika mendirikan solat atau bawa jemaah ni ketika solat berjemaah. Yang pertama, selepas melepas takbiratul ihram, sebelum membaca doa iftitah. Mana dia? Allahu akbar. Itu takbiratul ihram.
maka dikata apa, berhenti sekejap. Ya Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira. Maksudnya tiada perhentian. Sahurnya akan berhenti. Kena berhenti seketika. Sekadar apa? Senafas. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, hingga akhir. Dan seterusnya semasa membaca Al-Fatihah, selepas membaca Al-Fatihah, di mana pengakhiran Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin. Berhenti sekejap. Barulah amin. Jangan terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tu ya, disuruh berhenti. Dan perhentian itu ada lagi disunatkan. Ada lagi disunatkan untuk berdoa. Di antara waladdallin, sebelum kita sebut amin itu ada doa yang suruh kita dipanjatkan. Suruh kita panjatkan apa dia? Sekurang-kurangnya kita doa kepada kedua bapa kita. Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Barulah amin. Tuan-tuan, ini rahsia dia dalam solat. Dan ilmu ni berada di sekolah-sekolah pondok aje. Sekolah-sekolah pondok yang mengaji kitab-kitab kuning ni, guru akan beritahu. Ada mengaji tempat lain ni, payah sekilas nak jumpa ni. Peringatan-peringatan ilmu-ilmu ini ni. Ya, lepas tu kata jarang dengar. Ya ke ada doa pula? Ya. Baik disebut sunat di situ. Antara waladdallin sebelum kita menyebut amin. Sebab tu dia suruh berhenti sekejap. Dan di situ pula ya, dia suruh berhenti untuk apa? Untuk menyebut amin. Dan amin di situ yang disebut oleh Nabi SAW. Bagaimana kata Nabi? Apabila kamu mendengar imam membaca Al-Fatihah, akan menyebut amin selepas waladdallin itu, maka kamu sebutlah amin itu bersama dengan imam. Dan sekiranya ketika kamu menyebut amin, kamu menyebut amin serentak dengan imam, makmum dengan imam serentak, dan ketika itu juga ditakdirkan malaikat pun menyebut juga amin, maka kata Nabi SAW, Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kamu yang terdahulu, dosa-dosa kamu yang lepas. Ini rahsia dia. Hebat solat berjemaah ni tuan-tuan. Dalam solat jemaah je ada ni amin ni, beramai-ramai. Bayang seorang tak ada amin, ramai-ramai seorang je. Sebab tu suruh mari berjemaah. Mari berjemaah ni banyak pahala, banyak keampunan Allah SWT sediakan. Tak daripada rumah lagi, terulang balik dah, daripada rumah lagi ambil wuduk, kata Nabi. Masa ambil wuduk tu Allah dah gugur dah dosa kita, daripada muka kita, dari wajah kita, daripada tangan kita, kaki kita. Lepas tu melangkah pula ke masjid, tiap langkah kanan diampunkan dosanya, langkah kaki kiri pula dinaikkan pangkat dan darjat. Nampak tu? Kenapa? Mari berjemaah. Adapun mari sembahyang seorang di rumah, tak ada lah. Lepas tu beruntung orang yang duduk jauh dengan masjid, orang yang jauh daripada surau. Kerana apabila jauh surau masjid itu, banyak langkah dia. Bila banyak langkah, banyaklah Allah Ta'ala ampunkan dosanya dengan langkah kanan itu. Banyaklah pangkat dan darjatnya yang Allah angkat baginya. Kerana apa? Banyak langkahan yang dia menuju ke masjid ataupun surau ataupun tempat diadakan solat berjamaah. Okey. Jadi berhenti dulu. Waladdallin. Amin. Gitu. Sempatlah makmum tu nak baca doa tu. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ampunkan dosaku dan dosa kedua ibu bapa aku. Okey lah. Dan setengah kata ulama, ini antara doa-doa yang mustajab. Ketika mana kita berdoa, antara dhalin itu sehinggalah amin, kita menyebut keampunan dosa kita dan juga dosa kedua bapa kita. Okey. Jadi persamaan tadi bagi makmum kena ambil peluang.
Kena timing elok-elok tu. Kena timing elok-elok. Jangan cepat, jangan lambat. Kadang-kadang imam sebut ghairi maghdubi alaihim waladdallin. Imam baru nak sebut amin, dia dah. Dah. Depan lagi amin. Maka tak serentak lah. Ataupun imam dah sebut amin, dia barulah tengah-tengah tu baru bunyi suara dia. Lepas tu akhir pula min, dengar suara dia seorang. Ini tidak serentak kan. Yang dimaksudkan Nabi SAW serentak makmum, imam dan malaikat. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kamu yang telah lepas. Dan mana lagi tempat yang seharusnya dia berhenti imam ni? Selepas membaca Al-Fatihah itu, selepas waladdallin, amin, selesai, maka dia kata berhentilah seketika. Malah berhenti ni agak lama sedikit. Lama bagaimana? Lama sekadar makmum separuh membaca Al-Fatihah, ataupun habis, ataupun hampir habis Fatihahnya. Lama sikit lah, imam kena berhenti. Jangan terus sambung. Dan contoh tadi, ghairi maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim. Sambung terus, baca surah terus. Baca surah pula, surah Inna A'tayna Kal Kausar. Bayangkan tuan-tuan, kalau imam habis waladdallin, amin, terus baca surah pendek pula, iza jaka, Inna A'tayna ke. Bayangkan makmum tu nak baca Fatihah tu dia kata tu, makmum baca Fatihah punya lari laju tu nak habis Fatihah 200 km sejam. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Surah pendek, Inna A'tayna Kal Kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Terus rokok. Mana sempat makmum nak habiskan Fatihah. Kita sembahyang berjemaah, biasanya makmum akan membaca Fatihah selepas habisnya Fatihah imam. Betul tak? Terutamanya solat jahar. Apa solat jahar? Solat yang dibaca kuat oleh imam. Contoh maghrib tadi, isyak, subuh dan juga Jumaat. Imam baca kuat kan? Kita tunggu imam dulu baca Fatihah. Lepas habis Fatihah imam, baru kita baca surah. Kita baca Fatihah. Kecuali kalau sembahyang sir. Sembahyang perlahan baca dia. Zuhur dengan Asar. Zuhur dengan Asar ni biasanya imam dengan makmum ni, dia akan baca terus Fatihah. Selepas baca doa iftitah, sama-sama membaca Fatihah. Ada yang baca surah pun ada. Dia berbeza. Sebab tu dikata tunggu untuk makmum separuh membaca Fatihah, ataupun hampir habis, ataupun habis Fatihah makmum, barulah imam membaca surah. Bila dalam keadaan begitu, atau dia kata separuh, atau dah habis dah surah, Fatihah dia, maka tak ada masalah lah nak baca surah pendek pun. Inna A'tayna Kal Kausar ke, Izaja ke. Sebab makmum dah habis dah baca Fatihah. Tak kelang kabut lah dia kan. Kecuali kalau imam itu ingin membaca surah yang panjang. Kalau nak baca surah panjang tak apalah. Surah mana? Surah Yasin. Patutlah. Abi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Surah Yasin. Batal lah. Terus baca. Ni baca Inna A'tayna Kal Kausar. Berat. Tuan-tuan ya. Baik. Seterusnya dikata apa? Selepas membaca ayat, sebelum rokok, berhenti juga seketika. Contoh lain, Inna A'tayna Kal Kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berhenti sekejap, senafas. Allahu Akbar, rokok. Jangan inna syani'aka huwal abtar, Allahu Akbar. Allah, nak pergi mana kok? Jangan kelang kabut gitu, relax dulu. Berhenti dulu sekadar senafas. Inilah tempat-tempat yang seharusnya seorang imam itu berhenti, kata pengarang
kitab ini mengenai kata kesempurnaan solat ni dalam bab imam ni, bahagian imam. Lepas habis imam ni kita tengok pula bahagian makmum. Tuan-tuan, bukan imam saja, makmum pun kena juga. Ini kata ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Agama itu peringatan. Agama itu membetulkan. Sebab itu sekiranya ada pembetulan, ada nasihat, maka kita kena terimalah. Jangan marah pula. Dah, yang kata pula, ustaz kata kaku tu. Ustaz kata kaku dah. Ini peringatan. Jadi apabila sebut nasihat, Nabi kata ad-din nasihat. Nasihat kepada siapa? Dalam hadis kata nasihat kepada siapa? Pertama Allah, Rasulullah, Rasul-Rasul. Kepada siapa lagi? Raja, pemimpin, pemerintah. Dan semua dia kata manusia. Masya Allah. Jadi dalam hal nasihat-nasihat agama ni, inilah dia kata. Adapun Allah, tak adalah nasihat dia. Maksudnya nasihat itu datang daripada Allah melalui Al-Quran, ilmu-ilmunya itu. Dan Nabi SAW yang berhak diberi nasihatnya adalah Allah SWT. Adapun orang biasanya, mula dengan raja, ini sama manusia lah. Orang yang tahu beri nasihat, menegur akan kesilapan dan kesalahan. Baik, seterusnya seorang yang mengimami solat itu hendaklah tidak membebankan pada jemaah. Ni imam kena tahu je. Jangan beban, jangan memberatkan pada jemaah. Contohnya dikata tidak membaca ayat yang terlalu panjang ketika solat. Jangan panjang Fatihah tu tak adalah panjang, biasalah surah ni. Kerana dengan bacaan ayat terlalu panjang akan menyusahkan para makmum. Susah jadi para makmum ni. Lebih-lebih lagi solat yang dikerjakan dalam keadaan cuaca yang sangat panas ataupun sangat sejuk, terkena hujan, para jemaah yang terlalu ramai. Sebab itu dikata imam perlulah menyesuaikan mengikut keadaan tertentu. Faktor iklim pun diambil kira. Panas sangat ni, sejuk sangat ni, jangan lama sangat, baca surah panjang sangat, nyanyi ke makmum ni. Begitu juga jangan baca panjang sangat, pasal apa? Makmum ni bermacam-macam keadaan. Ada orang muda, ada orang tua, ada kanak-kanak, ada orang puan, ada orang sakit. Sakit macam-macam, sakit lutut, sakit kaki, gauk. Tak boleh diri lama. Sakit lutut begitu juga. Ada orang tak boleh diri lama, huyung, nak rebah, nak jatuh. Ni hentangnya surah panjang. Kawan tu siapa menggigil, nak ke rokok. Ini ambil kira belakang ni. Sebab ada masalah. Ada yang berurusan. Ada hal. Tapi dijaga solat berjemaah, nak mari juga. Walaupun dah ada nak mari juga solat berjemaah. Dia ada urusan lain. Kena jagalah orang macam ni. Orang yang sakit dan sebagainya tadi. Orang yang tua. Tuan. Ada setengah tempat tu semacam je. Dia baca surah panjang. Allah, nyanyi. Kita ni orang kata hak boleh diri lagi dah. Tu pun rasa bila Tok Imam nak rokok ni. Papaknya panjang. Baca dah. Kita ni hak boleh diri lagi. Bayangkan hak sakit lutut tu. Bayangkan hak gauk tak boleh diri lama ni. Agak-agak dalam hati tu berkarung-karung dia kata Tok Imam tu. Hanya dia lah yang tahu. Jadi apabila dia menjaga perkara-perkara ini, insya-Allah lah, tak ada lah orang kata bisikan-bisikan hati daripada makmum atau para jemaah yang tak suka bacaan panjang ini. Itulah dia kata indahnya. Dan dia kata apa? Sesungguhnya solat berjemaah itu untuk menarik para musalli untuk hadir dengan apa? Dengan bacaan yang sederhana, yang pendek-pendek ni. Kalaulah panjang, maka apa akan jadi tuan-tuan? Hilang orang kata kesukaan, keseronokan nak mari berjemaah. Nak mari jemaah, dia mikir dua kali dia kata tau. Mari jemaah.
Surah tu masjid ni Allah tak ambil dah. Dia kata serik dah kena. Ketar lutut dia kata nak boleh ke rokok. Tuan-tuan ya. Jadi nak tarik para musallin, para berjemaah ni, orang mari berjemaah ni, ini antaranya kaedah untuk menarik. Kalau panjang doa ni, itu bukan menarik, itu menghambat. Hambat orang. Jadi tak suka dah nak mari berjemaah. Imam memerlukan atau perlu menyesuaikan mengikut keadaan tertentu. Dalam hal ini terdapat beberapa keterangan, antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif fa inna fihimud dha'if fihimud dha'ifa wal kabir wa dzal hajah wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa." Ni hadis Nabi ni, hadis sahih ni, hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih menceritakan perihal imam menjaga makmum-makmum yang datang ini ataupun para musallin, para jemaah di belakang. Apa maksud dia? Apabila seorang daripada kamu mengerjakan solat dalam keadaan berjamaah yang terlalu ramai, kata Nabi, hendaklah orang yang mengimami itu meringankan bacaan. Apa maksud ringan? Sedang-sedanglah ataupun pendek-pendek je lah. Jangan lama sangat, meringankan bacaan. Kerana kata Nabi, di kalangan para jemaah itu ada yang lemah, ada yang tua, ada juga yang berkeperluan. Itu yang berhajat tu, ada urusan-urusan di luar tu. Tapi dia nak mari berjemaah, nak sembahyang juga. Dia nak mari. Tapi tadi kerana panjang, dia melemahkan, akhirnya dia tak datang. Begitu juga hak lemah dah. Hak lemah tak agak dah bagi jemaah, kena panjang pula. Lagilah lemah dia. Begitu juga orang tua nak mari juga berjemaah ni, tapi tak jaga hak dia, panjang juga, jadi orang tua pun hilang. Dan jika solat sendirian, bolehlah kamu memanjangkan bacaan. Nabi kata, kamu sembahyang seorang lagi lah. Satu juzuk baca. Satu juzuk baca kan? Tak apa. Sebab apa? Sebab musyarah. Lagi lah. Tapi ramai tak boleh buat gitu. Pasal apa? Banyak hal keadaan jemaah latar belakangnya itu. Disebut oleh Nabi tadilah. Ya, ada yang lemah, ada orang tua dan juga orang yang berkeperluan. Lemah tu termasuk sakit lah. Ada yang sakit. Bukan siap-siap belakang bagi jemaah ni. Okey, hadis ni hadis sahih Bukhari dan juga Muslim. Seterusnya adalah menjadi kewajipan seorang imam yang mengimami salat yang berkaitan dengan rukun salat yang perlu dipenuhi, iaitu dua perkara. Ini melibat dalam rukun pula. Imam perlu ambil perhatian, ambil cara, ambil berat. Dikata wajib, menjadi kewajipan seorang imam yang mengimami salat yang berkaitan dengan rukun-rukun salat yang perlu dipenuhi ataupun dijaga. Ada dua tempat atau dua perkara. Pertama, seorang yang mengimami pada jemaah hendaklah meringankan rokok dan sujud. Ini dalam bab rukun lah tu. Rukun, rokok, rukun, sujud, rukun. Tapi dikata hendaklah meringankan, sama juga. Jangan rokok lama sangat ataupun sujud lama sangat. Iaitu dengan tidak melebihi bacaan tasbih lebih daripada 3 kali. Cukup sekadar 3 kali je. Ukuran bacaan biasa normal. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Ya tu. Ingat sampai lebih. Ataupun dengan lagu mungkin. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tak boleh ke siapa ketiga. Tu jenuh juga. Tak? Begitu juga ketika sujud. Perkara yang perlu dijaga ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la. Biasa-biasa ukuran bacaannya itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Naik daripada sujud itu. Dan tidak melebihi, dikata bacaan tasbih tadi lebih daripada 3 kali. Yang keduanya, seseorang yang menjadi ataupun mengimami para jemaah
tidak seharusnya memanjangkan bacaan tasyahud. Sebab selepas tasyahud ni ada tempat disunatkan juga untuk berdoa. Kan? Ada juga tempat disunatkan ketika mana dalam solat, antaranya ketika membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir ya. Bila doa tu yang disunatkan ketika habis membaca tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid. Disunatkan doa. Ada doa tu sebelum kamu menyebut salam, assalamualaikum warahmatullah. Boleh kita baca doa. Antara doa apa dia? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihud dajjal. Itu antara hadis bu. Dan boleh kita masukkan doa-doa yang lain. Tapi dikata janganlah sampai panjang sangat, banyak sangat doa kita himpunkan di situ. Terutamanya imam yang bawa makmum ketika solat berjemaah. Jadi kalau nak baca sekadar satu doa pun bolehlah. Bil alamin innaka hamidum majid, masuklah doa. Yang doa yang saya sebut tadi itulah. Itu memang disebut dalam hadis. Jangan tinggal doa itu. Kalau panjang sangat, maka jadi masalah pula lah bagi orang-orang yang mengikut kita di belakang itu. Adapun kewajipan seorang yang mengimami solat dalam menyelesaikan solat dan setelah selesai solat, ada 3 perkara. Ini selepas pula. Belum dalam pelakuan solat, ini selepas pula. Ada juga perkara yang perlu imam ambil cakna, ambil berat ataupun ambil perhatian. Yang pertama, hendaklah disebut dalam apa ni, kitab ini, meniatkan salam kepada para malaikat dan para jemaah. Ketika melafazkan salam pertama, berpaling ke kanan, dan juga salam yang kedua berpaling ke kiri. Itulah salam kita, assalamualaikum warahmatullahi tu. Sebenarnya imam dan makmum begitu juga, niat memberi salam kepada malaikat dan para berjemaah. Tapi ingat, jangan pula jemaah jawab pula assalamualaikum warahmatullahi, itu di belakang waalaikumsalam. Jangan. Semua niat itu ditujukan kepada malaikat dan juga jemaah. Sebab itu dikata ada salam yang tak perlu kita jawab. Inilah salam yang tak perlu kita jawab. Setiap salam itu wajib jawab. Terutamanya di luar, ketika berjumpa, bila orang bagi salam, wajib jawab. Tapi ada salam yang tak perlu kita jawab. Ada juga salam yang kita beri salam dan kita tak perlu mendengar. Tak perlu mendengar jawapan salam daripada salam kita. Mana tempat tu? Yang tak perlu kita dengar. Tu, kita pergi ziarah kubur. Tak perlulah kita dengar. Nabi sebut kan, apabila kamu pergi ziarah kubur, masuk kawasan kubur, maka berilah salam. Ucaplah salam. Kurang-kurangnya, assalamualaikum ya ahlul kubur, ya ahlul diyar. Ada panjang lagi dan sebagainya, boleh. Boleh beri salam. Sunat pula beri salam. Dan salam ini ingat, kita tak perlu mendengar. Kita ucap je salam, tak perlu kita mendengar. Dah jawab tak mereka ni? Jawablah. Mereka ini jawab, ahli kubur ni jawab bila salam kita sampaikan. Ini tuan-tuan. Kan dah mati dah kan? Jawab agak ke? Dan Nabi sebut. Nabi kata begitu. Nabi kata, bila kamu datang ke tanah perkuburan, ucaplah salam. Maksudnya, dia dengarlah tu. Dia dengar dan dia jawab salam. Kalau tak, Nabi tak suruh pula. Sebab dia tak dengar, dia tak boleh jawab. Dan bagaimana dia jawab? Suruh pada Allah Ta'ala. Dia jawablah. Tapi memang dia jawab. Cuma kita tak dengar. Kalau dengar, masalah lah jawab dia. Assalamualaikum ya al-kubur. Waalaikumsalam. Satu kubur jawab. Melompat lagi. Tak pergi dah ziarah kubur dah. Pasal apa? Dengar. Ahli kubur jawab belakang salam. Ini dia kata, salam yang tak perlu kita dengar. Dia jawab. Malah dalam sebuah hadis sebut, pendengaran orang yang mati ni lebih sensitif. Maksudnya lebih mendengar daripada orang yang duduk atas dunia. Macam kita lah. Mereka ni lebih sensitif.
pendengaran dia lebih kuat lagi berbanding dengan pendengaran kita. Ini kisah Nabi SAW pergi melawat orang-orang kafir dalam peristiwa peperangan Badar, peperangan Badar. Orang kafir mati kan, Nabi pergi tempat simpan mayat mereka ni, tempat kambuh mayat mereka. Nabi mengucaplah, sebutlah tentang apa, adakah benar janji-janji Tuhanmu, Tuhan hakmu sembah tu benar ke? Apa yang Tuhanmu janji kepadamu? Nabi tanya kepada dia. Adapun bagiku dan aku dengan Tuhanku, hari ini Allah Subhanahu Taala telah menerimanya. Benar akan janji-janji Tuhanku. Adakah sama Tuhanmu menerima atau melaksanakan janji-janji kepadamu? Lepas sahabat tanya, ya Rasulullah, kamu bercakap dengan orang mati ke? Jawab didengar ke? Tu Nabi kata, sesungguhnya pendengaran orang mati ini lebih tajam daripada orang yang hidup. Tentang ini hadis sahih cerita tentang bagaimana Nabi sebut apabila sahabat bertanya tentang orang mati. Okey, jadi tempat-tempatnya tersebut dah. Salam yang perlu kita jawab, salam yang tak perlu kita jawab, dan salam yang tak perlu kita dengar. Yang kedua, selepas beri salam, seorang imam hendaklah kekalkan kedudukannya. Ini juga sama dengan makmum ni, kekalkan kedudukannya. Iaitu imam tidak seharusnya bangkit dari tempatnya. Lebih-lebih lagi jika di belakangnya terdapat para jemaah wanita. Kalau berjemaah wanita tu memang duduk belakang tu. Hari ni banyak surau masjid dia dah ditempatkan khusus. Macam masjid ni dah ada dah tempat dia. Kita tak ada masalah, tidak timbul masalah tu lah. Tapi kalau dulu tak ada, sama sekali saja jemaah laki-laki dan perempuan. Maka dikata tunggu di situ dulu, jangan berpaling ataupun keluar. Maka sebaik-baik imamnya bangkit selepas para jemaah wanita meninggalkan tempat itu. Untuk apa ni? Duduk tunggu sekejap untuk berwirid. Sebagaimana bab wirid yang kita telah bincangkan panjang lebar, kelebihan wirid selepas solat. Sebagaimana hadis Nabi sebut, Nabi kata barang siapa yang beristighfar sebanyak berapa kali? 10 kali. Dan riwayat kata lain sebanyak 3 kali. Sama juga Allah SWT mengampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ni istighfar. Ketika mana? Selepas solat fardu. Lepas tu kena duduk sekejap berwirid. Baik. Yang ketiganya, selepas melepas salam, sebaiknya imam menghadapkan mukanya ke kanan ataupun ke arah jemaah. Paling ke kanan, berpaling ke kanan, ataupun terus paling ke belakang imam lah, maksudnya menghadap pada jemaah. Ini perkara yang perlu diambil sebagai imam ketika selepas solat berjamaah. Seterusnya, kedudukan imam dalam solat. Kedudukan imam di dalam solat adalah tidak digalakkan berada lebih tinggi daripada kedudukan para makmum, atau hendaklah berada pada satu paras dengan para makmum. Duduk sama je, jangan duduk tinggi ataupun duduk rendah. Kita tengok orang Syiah, imam dia duduk dalam lubang. Tak. Ni tak serata lah. Dia suruh sama je macam mana kita hari ni lah. Dan begitu juga di tempat yang tinggi. Kecuali sekiranya terdapat keperluan yang mendesak. Ada perkara yang perlu dikata terdesak. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis an Huzaifah radhiyallahu anhu annahu sallallahu ala dukkanin wan nasu asfala minhu faqazabahu wa Abu Mas'udin hatta aqamahu falamma sarafa qala ama alimta anna ashabaka yakrahuna an yusalli imamu ala syai'in wa huwa asfalu minhu. Qala Khuzaifah bala qad zakartu hina khazabnati. Artinya daripada Khuzaifah radhiyallahu anhu bahawa beliau pernah mendirikan solat di atas longgokan bangunan barangan. Mayang dulu atas longgok. Tinggi ya jadi dia. Sedangkan orang lain, para makmumnya berada di tempat yang rendah.
lalu ditarik oleh Abu Mas'ud sehingga beliau berada pada paras yang sama dengan makmum. Abu Mas'ud tarik dia waktu turun bawah. Dan setelah selesai daripada mengerjakan solat itu, Abu Mas'ud pun berkata kepadanya, tidakkah engkau mengetahui bahawa para sahabatmu tidak menyukai seorang imam berada lebih tinggi daripada makmum berada di atas sesuatu yang lebih tinggi? Huzaifah pun menjawab, ya, sebenarnya aku terlupa dan aku teringat kembali ketika kembali ketika engkau menarikku ke belakang. Lupa dia rupanya. Duduk atas timbunan yang tinggi, lupa. Dan teguran dengan menariknya. Abu Mas'ud menarik waktu turun bawah. Namun begitu sekiranya imam memberitahu suatu kepada para jemaah yang berada di belakangnya, nak ajar kepada makmum. Mungkin makmum ada tak erti lagi semayang. Memberi peringatan atau mengajar para makmum, maka disunatkan berdiri di tempat yang lebih tinggi. Oleh sunat pula. Imam tu dia semayang duduk tinggi pada makmum biasa, duduk atas sikit. Berpandukan sebuah hadis yang diriwayatkan yang menjelaskan an Syahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mimbar fakabbara wa kabbara an-nasu khulfahu ila qawlihi thumma aqbala 'ala an-nas faqala innama sana'tu hadza lita'tammu bi wa lita'lamu salati. Riwayat Bukhari, hadis sahih. Yang bermaksud daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW pernah mendirikan solat di atas mimbar. Ini berlaku zaman Rasulullah. Rasulullah sendiri telah melakukan solat di mana Nabi semayang duduk atas mimbar. Baginda bertakbir, maka para makmum di belakangnya turut takbir. Nabi takbir Allahu Akbar, makmum takbir belakang. Kemudian baginda rokok, maka para makmum juga turut rokok, dan seterusnya. Rokok, sujud, i'tidal dan seterusnya lah sehingga selesai solat. Kemudian Rasulullah SAW menghadap kepada para jemaah lalu bersabda, sudah semayang Nabi pun menghadap pada sahabat, sebenarnya aku berbuat sedemikian supaya kamu semua mengikuti apa yang aku kerjakan dan supaya kamu mengetahui cara aku mengerjakan solat. Ini untuk mengajar lah. Tapi hari ini tahulah ke dah solat? Tak ada lagi, tak tahu dah. Tapi kalau tak tahu, memang imam ni malah sunat pula. Imam ditunjuk kepada para jemaah, para makmum di belakang, orang tak erti semayang tu, maka duduk atas mimbar, maka dapat dilihatlah oleh jemaah di belakang. Tapi kalau dah pandai dah, tak perlulah. Sebagaimana Nabi SAW, memang sesuai lah pada awal permulaan yang difardukan, diperintahkan Allah untuk melakukan solat, maka ramallah para sahabat dah tahu lagi. Kan? Nabi pun diajar oleh Jibril semayang berdekatan dengan Kaabah. Dalam episod awal dulu kita bincang tentang bagaimana keperluan solat yang awal-awal mula tu. Nabi pun tak tahu juga, kan? Malaikat Jibril turun ajar. Siap dengan waktu sekali. Waktu Zuhur, waktu Asar, Isyak, Maghrib, Subuh. Kan? Jadi Nabi menyampaikan cara bagaimana solat. Sebab solat yang diterima Allah Ta'ala hanya solat yang betul mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sebut, sallu kama raaitumuni salli. Kan? Solatlah sebagaimana mu tengok aku solat. Jadi sahabat ni tak tahu, maka Nabi pun ajar. Bagaimana nak ajar? Tengok semayang ajar ni. Duduk setara sama je tak nampak lah. Nabi rokok sujud tak nampak. Jadi Nabi duduk atas. Bila duduk atas, orang nampak lah. Makmum di belakang. Sebab itu Nabi kata, sebenarnya aku berbuat sedemikian supaya kamu semua mengikuti apa yang aku kerjakan dan supaya kamu mengetahui cara aku mengerjakan solat. Jadi lepas ni mu solat macam ni lah. Bagaimana mu tengok aku semayang ni? Dah, ini adalah ilmu untuk mengajar. Maka dikata bukan harus lagi, malah sunat imam itu duduk di atas untuk menunjuk ajar. Adapun tidak keperluan, tak perlu, duduk sama sahaja. Baik. Jadi sedang elok tu, masuknya waktu, kita tawakul dahulu. InsyaAllah tersambung pula bahagian, masih lagi bahagian imam, iaitu imam yang berhalangan. Termasuklah imam batal sembahyang. Bagaimana makmum nak tegur? Tak. Imam batal sembahyang nak tegur.
Kalau iman tu dia tahu dia batal, contoh dia dikentuk. Dikentuk dia tahu dia batal. Ni iman tak tahu dia batal sebab apa? Sebab najis. Sebab najis, contoh apa dia? Tak cicok perut atas kepala dia atau di belakang dia. Dia tak nampak. Makmum duduk belakang dia nampak. Bagaimana nak negur dia? Bagaimana nak nak menurunkan solat? Boleh guna dah tu iman tu. Iman tu batal dah. Jadi sedar dah, dia sedar. Dan bagaimana nak menyedarkan dia? Itu kena belajar juga. Jadi ini dalam bab iman yang berhalangan, insya-Allah pertemuan yang akan datang. Okey. Baik. Jadi saya rasa sekadar ini sajalah dulu perkongsian ilmu malam ini, sikit sebanyak mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan untuk kita amal dan kita sampaikan. Mohon maaf silapan kasaran terguris, adapun yang baik itu datang daripada Allah. Yang lemah, kelemahan saya sendiri, namun hakikatnya daripada Allah Ta'ala sekalinya, itu sudah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Subhanallahumma bihamdih, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.